Kita dah hari yang ke-14. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini. Untuk hari ini kita nak sambung lagi lah kita punya program yang kita namakan dia Satu Hari Satu Muka Surat. Jadi untuk hari ini adalah hari yang ke-14 kita bersama, kita bertemu. Jadi 13 muka surat dah pun kita baca. Jadi nak tengok macam mana bunyi-bunyi bacaan untuk muka surat yang sebelum ni, boleh cek dekat video-video yang sebelum ni. Kalau anda baru sampai ke channel ini kita membincangkan tentang macam mana bacaan Al-Quran. Kita membincangkan tentang perihal Al-Quran dari sudut bacaan, dari sudut bunyi, dari sudut isi kandungan, dan mungkin ada teka-teki dan sebagainya yang berkaitan dengan Al-Quran. Kalau anda rasa channel ini membantu, sila dukung channel ini. Untuk hari ini kita nak tengok tentang satu perkataan yang duduk di dalam Al-Quran yang ada beberapa jenis bunyi. Okey, satu perkataan tapi ada beberapa jenis bacaan. Perkataan tu adalah perkataan Allah, ataupun dalam bahasa tajwidnya kita panggil dia lafzul jalalah, lafaz yang agung. Jadi lafaz yang agung ataupun lafzul jalalah ni dia merujuk kepada perkataan Allah. Dalam satu bahagian tajwid yang namanya tafkhim dan tarqiq ataupun tebal dan nipis, perkataan Allah ini dia boleh dibaca dengan dua-dua sekali. Ada tempat yang dibaca dengan tebal dan ada tempat yang dibaca dengan nipis. Jadi kita nak tengok masa bila perkataan Allah tu dibaca tebal dan juga masa bila perkataan Allah tu dia akan dibaca nipis. Dalam ayat yang akan kita bacakan pada hari ini, ada beberapa tempat yang perkataan Allah itu dibaca tebal dan nipis. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, kita akan tengok masa bila perkataan Allah tu akan dibaca dengan tebal. Perkataan Allah tu akan dibaca dengan tebal bila adanya perkataan Allah, kemudian huruf yang sebelum perkataan Allah tu berbaris di atas ataupun berbaris di depan. Nampak ya? Perkataan Allah yang sebelumnya berbaris di atas ataupun berbaris di depan, maka perkataan Allah itu akan dibaca dengan tebal. Contoh kita tengok dekat sini. Ni kat bawah sikit ni. Okey ni. Wa idza qila lahum aminu bima. Tengok, ini ada satu perkataan Allah, kemudian huruf apa sebelum perkataan Allah? Huruf lam. Huruf lam baris mana? Baris atas. Maka perkataan Allah ni akan dibaca dengan bunyi yang tebal ya. Okey, jadi bunyi dia macam mana? Bima anzalallah, bima anzalallah. Nampak Allah ni dia jadi tebal. Okay, yang pertama. Yang kedua bila perkataan Allah, huruf yang sebelum perkataan Allah tu dia berbaris di depan, maka perkataan Allah tu pun akan dibaca dengan tebal. Bunyi dia fala'natullah. Okay, fala'natullah. Jadi kita tak adalah baca fala'natullahi. Jadi bacaan dekat sini perkataan Allah ni akan dibaca dengan tebal. Okey, jadi dua keadaan waktu perkataan Allah itu, lam pada perkataan Allah tu akan dibaca dengan tebal. Waktu bila? Yang pertama apabila perkataan Allah sebelumnya huruf yang berbaris di atas. Yang kedua, perkataan Allah sebelumnya huruf yang berbaris di depan. Maka dua keadaan ini, lam pada perkataan Allah tu akan dibaca dengan tebal. Masa bila perkataan Allah tu akan dibaca dengan nipis. Jadi kita tengok apabila perkataan Allah, huruf sebelum perkataan Allah tu berbaris di bawah, maka perkataan Allah tu akan dibaca dengan nipis. Bunyi dia min indillah, min indillah. Nampak ya? Okey, jadi dalam kegunaan seharian kita kan pun ada juga kita selalu baca apa? Astaghfirullah,
Lagi apa? Subhanallah. Jadi waktu nipisnya bila? Waktu nipis kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dekat sana ada juga yang baca dengan tebal, Bismillah. Okey. Jadi perkataan ataupun bacaan Bismillah itu tidaklah menepati kaedah ataupun hukum-hukum tajwid yang dibincangkan. Dia tak ikut kaedah. Jadi bacaan tersebut dikira sebagai salah sebab menebalkan pada huruf yang nipis. Baiklah. Jadi untuk hari ini adalah hari yang ke-14 pertemuan kita. Hari yang ke-14, maka kita akan baca muka surat yang ke-14. Jadi anda boleh buka Al-Quran, boleh cari Al-Quran, tak kira smartphone ke apa ke. Buka Al-Quran dan tengok saya baca satu persatu. Okey. Boleh ya? Baiklah, ini adalah muka surat yang ke-14. Jadi muka surat ini bermula dengan ayat yang ke-89. Baik ya. Kita akan mula baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. Tak cukup pula nafasnya. Okey, kita ambil pula kat sini. أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق
مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. Okay, kita ambil semula. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Okey, Alhamdulillah. Hari ini kita dah sampai muka surat yang ke-14 dan juga bacaan kita sampai ayat yang ke-93. Okey, jadi sampai ayat yang ke-93. Ada satu masalah yang agak sering jugalah ditanyakan kepada saya kan. Dia tanya macam ni. Okey, dia tanya soalan dia macam ni. Macam mana kita nak kira harakat? Pernah tak terfikir? Macam mana kita nak kira harakat? Ada yang kata, okey, kita dalam buku tajwid kan, antaranya dia kata kita tutup tangan 1 2. Ada yang kata kita buka tangan 1 2 kan. Jadi buka tangan tu, tutup tangan, buka tangan tu, contoh saya kata 4 harakat. Contoh 4 harakat tu nak kira macam mana? Nak kira macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, ataupun macam ni. Kan? Jadi kadar 4 harakat tu dia macam mana? Jadi hari ni saya nak cerita macam ni. Hari ni saya nak bagi tahu macam mana kaedah kita nak mengira harakat. Okey, harakat ni sebenarnya dia macam ni. Kalaulah kita tu baca Al-Quran dengan gaya ataupun cara bacaan yang agak laju, maka harakat itu juga akan dikira laju. Tapi kalau kita baca tu lambat-lambat, slow-slow, maka harakat itu pun dikira dengan slow jugalah. Contoh kan, macam kita nak baca ni. Katalah kita baca yang ni kan. So saya akan baca dengan, nak baca laju ke nak baca lambat dulu? Saya baca laju sikit lah. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Punyalah laju kan, sampai tak dan bergerak penunjuk tu. Okey, itu cara bacaan kalau kita baca laju. Tapi kalau kita baca lambat, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ
thumma takhaztumul ijla min ba'di. Semput sikit. Okey, jadi itu cara bacaan untuk kita baca yang agak lambat. Jadi kita tengok harakat dia, adakah cara saya baca yang pertama tadi tu tak ikut harakat? Adakah yang kedua yang cara saya baca tu harakat dia boleh berlebih? Tak. Sebab apa tak? Sebabnya harakat itu dia mengikut cara ataupun kaedah kita baca. Kalau kita baca laju, maka lajulah harakat itu dikira. Kalau kita baca lambat-lambat, macam program kita kan, satu hari satu muka surat ni kita baca lambat, maka harakat itu pun akan jadi lambat-lambat juga. Okey, dikira satu. Kalau baca laju, harakat itu dikira betul laju. Okey. Jadi itu kaedah untuk kita nak mengira harakat. Jadi tak boleh bagi kita kalau kita baca laju tiba-tiba sampai dekat mat lambat pula dikira. Kan? Ataupun kita baca lambat tapi bila sampai dekat tempat mat tu kita kira laju. Jadi cara bacaan itu adalah tidak tepat lah. So dikira tak cukup ataupun terlebihlah harakat dia. Baiklah. Kita dah sampai di hujung pertemuan pada hari ini. Okey, jadi kita imbas kembali. Pertemuan kita hari ini kita ada membincangkan tentang perkataan Allah itu nak baca tebal ke nak baca nipis. Jadi mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh ahli-ahli tajwid lah. Okay? Jadi nak baca tebal ataupun nipis tu kita kena tengok semula buku-buku tajwid. Ulama-ulama menyusun macam mana. Saya cuma menyampaikan je lah kan. Dan juga perkara yang kedua adalah bagaimana kita nak mengira harakat tersebut. Jadi ini cukup penting juga bagi saya sebab ada yang bertanya tentang macam mana cara kita nak kira harakat. Okay, jadi begitulah cara untuk kita mengira harakat. Baiklah, jadi pertemuan kita cukup setakat ini. Macam mana pertemuan kita hari ini? Rasa-rasa ada dapat memberi sesuatu kepada kita tentang bacaan Al-Quran. Jadi fikir-fikir kan. Renung-renungkan juga tentang hadis Nabi SAW yang saya biasa baca ketika nak menutup program kita ni. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran sebab dia akan datang kepada kamu nanti pada hari kiamat memberi syafaat kepada ahli-ahlinya. Jadi cukup dulu pertemuan kita pada hari ini. Doakan supaya kita boleh lagi diizinkan bertemu untuk waktu-waktu yang akan datang. Cukup dulu sekadar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.